Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zizmi Hakim PNUA dari grup 7. Hari ini saya akan interview seorang tenaga pengajar di sebuah institusi pendidikan TVET iaitu di College Vocational Siem River, Perak. Dengan beliau mempunyai pengalaman 14 tahun dalam bidang mengajar teknikal. Nama beliau adalah Puan Siti Hanum binti Muhammad Syahril. Beliau berumur 39 tahun. Beliau merupakan pesyarah teknologi elektronik. Beliau juga merupakan ketua unit perhubungan dan latihan industri. Sedikit latar belakang pendidikan beliau. Beliau memegang diploma kejuruteraan elektrik serta pendidikan UTHM, ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dalam sistem automasi dan robotik UTHM. Beliau mempunyai sarjana kejuruteraan elektrik elektronik kuasa dan pemacu di UTEM. Beliau juga merupakan Vocational Training Officer dan memegang diploma kemahiran Malaysia tahap 5 di LKM. Tanpa membuang masa, kita akan interview beliau. Jadi soalan pertama, boleh Puan beritahu sedikit apa itu TVET? Okey, terima kasih Zul. Alright, so TVET adalah merupakan satu singkatan bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational lah. Okey, so TVET ni dia merupakan satu proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan menekankan keutamaan terhadap amalan industri. So itulah serba sedikit mengenai TVET. Jadi apakah kumpulan sasaran bagi TVET ni? Okey, TVET di Malaysia dia menyasarkan kepada dua kumpulan utama lah. Okey, iaitu yang pertama adalah lepasan SPM. Okey, yang mana mereka boleh menyambung pengajian di peringkat sijil dan diploma di IKBN dan ILP lah contohnya. Okey, kumpulan sasaran kedua bagi TVET di Malaysia ialah lepasan PT3. Okey, sekarang ni kita tak ada PT3 kan? Okey, so lepasan PT3 ni ataupun selepas tingkatan 3, so pelajar boleh menyambung pengajian di peringkat sijil dan diploma di college vocational di Malaysia lah. So itu adalah sasaran TVET. Jadi kalau jika seseorang itu mahu memasuki aliran teknikal ni, apakah kelayakan yang diperlukan? Okey, so saya fokus kelayakan untuk menyambung pengajian TVET di college vocational ya. Okey, so first pelajar perlu mempunyai keputusan penilaian berasaskan bilik darjah lah, PBD yang pertama. Yang kedua, beliau perlu menduduki pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum ataupun PAJSK. Okey, dia punya short form. Dan yang ketiga ialah pentaksiran psikometrik PPSI. Okey, selain daripada 3 pentaksiran tersebut, calon-calon college vocational tidak boleh mempunyai rabun warna ataupun buta warna lah. So itu adalah syarat tambahan lah untuk mereka menyambung pengajian di college vocational. So jika seorang itu dah mula memasuki aliran teknikal ni, boleh beritahu apa yang hala tuju seorang pelajar itu yang boleh ambil setelah menamatkan pengajiannya? Okey, so selaras dengan hala tuju penubuhan college vocational lah. So kita menyasarkan 70% pelajar kita
bekerja di dalam bidang okey, 20% daripadanya menyambung pengajian dan 10% daripadanya berniaga lah. Okey, so itu adalah target kita lah. At the end, apabila pelajar telah menghabiskan pengajian 4 tahun di kolej vocational, so itulah dia hala tuju yang kita sasarkan untuk mereka. Kita sedia maklum bahawa ada segelintir masyarakat di luar sana dia berpandangan bahawa jika pelajar itu masuk kolej vocational ni tidak memiliki SPM iaitu Sijil Pelajaran Malaysia. Okey. Boleh Puan beri pencerahan sikit isu tersebut? Okey, isu ni memang sangat hot pada suatu masa dahululah, pernah sampai keluar paper dan sebagainya. Okey, ingin saya tegaskan mewakililah kolej vocational. Okey, tuan-puan yang menghantar anak-anak ke kolej vocational tak perlulah berasa gusar kerana pada tahun 2016 KPM telah menyetarakan sijil vocational Malaysia dengan SPM. Okey, maksudnya sijil vocational Malaysia ni setara dengan 3 kredit SPM bagi calon-calon yang mempunyai beberapa syarat lah. Yang pertama, mempunyai purata nilai grade kumulatif akademik sama atau lebih daripada 3.33, mempunyai kepujian dalam bahasa Melayu SVM kod 1104 yang pelajar duduki itu, dan mempunyai PNGK vocational sama atau lebih daripada 3.67 dan kompeten semua modul vocational. Tak perlu bimbang so sebab SVM dia ada penyetaraan dengan sijil pelajaran Malaysia. Jadi boleh saya tahu siapakah yang bertanggungjawab dalam akreditasi sijil untuk TVET ini? Okey, untuk kursus-kursus yang ditawarkan di kolej vocational, kita mempunyai dua badan akreditasi lah. Yang pertama MQA dan juga MBOT. Okey, untuk kolej vocational Malaysia, teknologi elektrik diiktiraf oleh MQA dan lain-lain program tu diiktiraf oleh MBOT lah. So MQA dan MBOT adalah badan yang bertanggungjawab dalam mengakreditasi kita punya sijil untuk TVET. Kalau mengikut pengalaman Puan sebagai pensyarah di institusi kolej vocational, adakah kebolehpasaran pelajar ni tinggi di industri-industri luar? Kalau ya, boleh bagi tahu sedikit. Okey, di kolej vocational saya terlibat secara langsung dengan pihak industri kerana memegang portfolio sebagai ketua unit perhubungan dan latihan industri lah. Okey, apa yang boleh saya kongsikan, kebanyakan pelajar kita, hampir 80% pelajar kita yang kita pernah buat survey ditawarkan bekerja terus di industri lah selepas mereka menjalani on the job training. Okey, dan juga semasa kita membuat pemantauan di organisasi latihan ataupun di industri-industri ni, mereka memberikan feedback yang baiklah kepada pelajar-pelajar kita mengenai kompetensi mereka. Maksudnya kerja tangan mereka, kerja buat mereka tu memang sangat-sangat memenuhi apa yang diperlukan oleh industri lah. So pendek kata, pelajar kita ini kompeten dalam bidang masing-masing. Okey, selain daripada tu, mereka juga saban tahun memang request pelajar-pelajar kita untuk dijadikan diserap di dalam program rintis pekerjaan di tempat mereka lah. So apa yang boleh saya kongsikan untuk kebolehpasaran pelajar-pelajar di College Vocational Slim River tu memang tak ada masalah, memang tinggi disebabkan kompetensi mereka tu. So itu yang dikongsikan oleh pihak industri lah. Okay, so
untuk Puan, apa yang kalau Puan boleh beri nasihat, apakah boleh Puan nasihatkan kepada masyarakat yang mempunyai stigma buruk terhadap pelajar-pelajar yang mengambil aliran TVET ni? Okey, apa yang boleh saya berikan sedikit pandangan ataupun sedikit nasihatlah kepada segelintir masyarakat di luar sana yang mempunyai stigma yang buruk terhadap pelajar-pelajar yang mengambil aliran TVET ini, ialah kita kena open minded. Okey, biasanya mereka ni memberikan tanggapan bahawa college vocational adalah kelas kedua, kelas pendidikan kelas kedua. Maksudnya bagi anak-anak yang memang tidak cemerlang di dalam bidang akademik, so inilah tempat mereka. So dia jadi macam second class lah. Tapi masyarakat atau ibu bapa di luar sana kena faham anak-anak ni dia punya potensi tu berbeza bagi setiap orang. Maksudnya ada anak-anak yang dia memang excellent dalam bidang akademik. So ada juga yang dia tidak excellent dalam bidang akademik, tapi dia excellent dalam bidang-bidang yang melibatkan hands on lah, teknikal dan sebagainya. Okay, so adalah menjadi tanggungjawab kita untuk melihat peluang anak-anak ni. So kita kena channelkan lah. Kalau betul anak kita tu hebat dalam bidang akademik, so kita channelkan dia dalam bidang-bidang akademik lah. Kalau kita tengok anak kita tu tak hebat dalam bidang akademik tapi hebat dalam bidang hands on, so TVET adalah dia punya solution solution kepada potensi anak-anak tu. Sebab adalah penting untuk kita menempatkan mereka mengikut kebolehan mereka. So dia tidak menjadi satu isu jika anak-anak ni masuk dalam aliran TVET second class, tak. Yang penting hasil akhir tu tercapai. Anak-anak TVET, anak-anak keluaran college vocational mendapat tempat di industri. So kita boleh beza di sekolah harian. Okey, contoh anak-anak yang duduk di kelas terakhir lah, dia meneruskan pengajian tingkatan 4, tingkatan 5 di dalam aliran sastera dan sebagainya, instead of kita channelkan dia ke college vocational. So pada umur mereka 17 tahun contohnya, anak-anak di college vocational ni telah mendapat sijil vocational Malaysia lah, dan juga SKM tahap 3. Okey, sambung lagi 2 tahun, umur mereka 19 lebih kurang, mereka telah mempunyai diploma. So actually masyarakat di luar sana boleh membuat perbandingan itu. So sebenarnya banyak kelebihan advantage lah kalau kita boleh channelkan anak-anak kita tu mengikut potensi mereka. So saya rasa begitulah. Puan pun dah terangkan, dah bagi pencerahan dengan lebih luas. Jadi terima kasih Puan atas perkongsian dan interview ni. Okey, sama-sama. Okay, jadi diharap kita akan berjumpa lagi di lain masa. Okey, baik. All the best, Azul. Okay. Okey. Terima kasih Puan.